أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Jadi mari kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya pertama-tamanya mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat, anak-anak, cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan ke dalam webinar kita pada tahun ini, ya, webinar PIBG Sekolah Menengah Teknik Melaka 2021. Di pada hari ini, alhamdulillah kita rasa bertuah kerana kita ada seorang tetamu jemputan yang istimewa, insya-Allah dekat di hati Sekolah Menengah Teknik, dekat di Melaka, iaitu tetamu yang kita undang khas daripada Akademi Laut Malaysia Alam. Ya, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan tetamu tersebut, iaitu Kapten Muhammad Yusrino Taib. Assalamualaikum Kapten, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Jadi Kapten adalah Ketua Jabatan Pengajian Nautika Alam, Akademi Laut Malaysia Alam. Ya, betul sekali. Ya, jadi hari ini kita nak kongsi sedikit, bukan sedikit, mungkin banyak kot, tak salah sedikit, berkenaan alam. Ya. Jadi mungkin lebih fokus kita kepada pelajar lepasan SPM 2020 yang baru keluar keputusan, kan. Jadi kita nak tengok peluang dan ruang yang ada di alam untuk mereka belajar. Mungkin mereka tergerak nak belajar di alam, kan, apa yang ada di alam. Saya rasa Kapten boleh kongsikan bersama dengan kita, ya, dengan hadirin di sini pada hari ini, insya-Allah. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Kapten Muhammad Yusrino Taib, Ketua Jabatan Pengajian Nautika Alam, untuk meneruskan majlis dan dengan sendiri memperkenalkan dirilah, insya-Allah. Saya serahkan pada Kapten. Silakan Kapten. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Kapten Muhammad Yusrino bin Taib dan saya merupakan bekas pelaut, dan di mana sebelum ni saya belayar di atas kapal MIC selama 15 tahun. Dan sekarang daripada tahun 2010 sampailah sekarang saya dah settle down di darat dan menjadi tenaga pengajar dan juga ketua jabatan di Akademi Laut Malaysia. Saya di sini merupakan bekas pelajar Akademi Laut Malaysia. Jadi saya nak memberi contribution ataupun pendedahan kepada pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar di sekolah teknik, sebab mungkin tiada pendedahan mengenai apa itu alam. Saya berumur 44 tahun, memang asalnya orang Melaka, orang Alu Gajah Lendu, dan berkahwin seorang je dan mempunyai 8 orang anak. Umur pun dah 44 tahun, so anak 8. Jadi peluang untuk belayar ni memang terbuka.
memang terbuka. Cuma kita tak tahu macam mana, sebab apa bila kita cakap pasal alam ni orang ingat Navy. Betul, orang ingat aduh ini mesti jadi tentera laut, tentera laut. Jadi bukan, sebenarnya konsep dah berubah. Kita bukan tentera laut, kita adalah pelaut yang membawa kargo daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Alright, so saya akan bagi sedikit pendedahan mengenai apa itu alam dan macam mana hendak memasuki ke Akademi Laut Malaysia. Adakah nampak slide? Anda nampak slide? Prof? Nampak. Okey, terima kasih. Nampak. Okey, so kita telah membuka peluang kepada semua pelajar lepasan SPM 2020 di mana anda boleh cuba untuk apply masuk ke Akademi Laut Malaysia. Mungkin nampak bidang ni bagi pandangan orang-orang awam, nampak bidang ni nampak tidak dikenali, tidak terkenal seperti pilot kapal terbang. Alright, kita bukanlah macam pilot kapal terbang. Kita adalah pembawa barang dagangan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So, alam buka ruang untuk anak-anak Malaysia untuk merubah daripada mungkin daripada keadaan kehidupan yang susah kepada kehidupan yang senang di masa hadapan. Alright, so kita ada intake pada bulan Ogos 2021. Jadi benda ni saya dah wawarkan dan juga kita boleh share lagi di mana jika ada peluang anda boleh apply dan juga scan the QR code bila kita ada masa nantilah. Alright, so di mana alam? Alam, kalau kita cakap pasal alam, orang ingat alam flora. Alright, salah. Orang ingat alam flora, alam fauna, alam bazar. Bukan. Alam adalah Akademi Laut Malaysia. Dia berada di Tanjung Dahan, Kuala Sungai Baru. Tanjung Dahan, Kuala Sungai Baru. Alright. Jadi kalau kita ikut jalan, kita boleh masuk melalui Port Dickson dan juga Pedas Linggi. Alright. So saya bagi sedikit pendedahan history mengenai alam melalui satu video yang pendek. Mungkin menarik untuk anda apa itu alam daripada history sampailah sekarang.
Kapten memang tak ada suara ke? Ada. Suara ada, lagu. Lagu tak dengar. Puan Airi kena nyanyi ni. Lain jadi kalau nyanyi. Suara tak, lagu tak masuk kan? Ya, ya. Tak apa Kapten, nanti Kapten boleh terangkan kot. Ha. Okey. Yang tadi tu apa, lagu dia tak ada suara. Alright. Alright. Tadi adalah daripada yang kita nampak video tu adalah daripada asalnya alam sampailah sekarang. Dia nampak daripada kursus yang sikit kita dah ada kursus yang sampai 140 dan sampai dalam 1 tahun kita boleh ada dalam 14,000 pelajar-pelajar passing out alam. Jadi tapi jangan risaulah, 14,000 tu bukan long course. 14,000 tu adalah including termasuk short course. Sebab apa kita di Akademi Laut Malaysia kita juga mengadakan kursus-kursus pendek yang dipanggil modular. Right, so ini adalah sky view of alam kalau kita dapat lihat. And apa yang kita nak cakap adalah pasal program. Sebab di alam kita ada 2 program diploma. Satu adalah diploma nautical study ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu adalah kadet geladak, dan juga diploma in marine engineering. So jangan risau pasal course fee. Course fee dia memang 110,335 dan 107,854. Mungkin untuk pandangan ibu-ibu ataupun anak-anak tengok diploma terlalu tinggi. Tapi anda kena ingat, dengan kursus yang anda buat dalam masa 3 tahun, dalam masa 2 tahun anda akan dapat ROI kembali. Return of investment kembali. Right? Dengan mudah dan cepat. Sebab apa? Nanti saya akan tunjuk apa yang sebenarnya saya cakap pasal you invest pada 110 dan dalam 2 tahun you akan dapat ROI kembali. Okey, so berbalik kepada dua-dua kursus tersebut, kita ada entry requirement di mana pertama kali pelajar-pelajar mestilah single, tidak boleh berkahwin. Right? Mestilah nak masuk, mestilah single. Right? Tak nak nanti bila masuk semester 2 dah apa orang kata terpaksa tunda kalau dah kahwin kan, ada yang tunda, ada masalah kan. Jadi kita nak semua dalam masa 3 tahun tu you tidak berkahwin, single dan juga berumur dalam 18 ke 25. Alright. So basic kita nak iaitu kita nak you cuma dapat 5 kredit dalam bahasa Melayu, English, Matematik dan juga Science subject and other subject. Yang paling penting, saya tak nak bila masuk ke alam, maknanya kalau in case pelajar-pelajar tertarik nak masuk ke alam, kita pelajar-pelajar ni ada satu culture shock yang dia kena adapt. Satu culture shock ialah di sini menggunakan bahasa pengantar total 100% in English, dalam bahasa English. So itu adalah culture shock yang you akan dapat di mana matematik yang dulu anda belajar dalam bahasa Melayu, you ada 2 language, sekarang tak ada. All in English. Alright. So mestilah sihat fizikal dan juga medically fit. So anda kena menjalani rutin di mana you kena ada buat medical check up. Dan untuk bahagian DEC, mestilah tidak menggunakan cermin mata. Maknanya dalam requirement pertama adalah tidak menggunakan any eyesight punya aids, iaitu menggunakan cermin mata. Tapi untuk engineering,
boleh guna cermin mata tapi power dia tidak boleh lebih daripada 200. BMI, ini basic BMI lah, 18.5 ke 24.9 dan juga BMI untuk perempuan 18.5 sampai 24.9. Okay, BMI ni mestilah bagus. Kalau tidak jadi macam saya lah. BMI dah terlebih lajak laris. Saya berhenti, orang kata stop selling. Satu adalah pasal orang kata bila dah belayar, makan sedap, semua sedap kan. So satu adalah kita tak boleh kawal pemakanan kita. So BMI saya dah terlajak lari sampai 42 BMI. Dalam Petronas, BMI untuk Petronas adalah 36. Alright. Untuk naik kapal, bawah charter Petronas adalah 36. So saya sedar exit. Jadi kalau siapa-siapa nak naik, make sure badan sentiasa sihat. Okey, tadi saya dah tunjukkan pasal course fee. Alright, ini saya tunjukkan detail setiap semester. Kita ada semester 1, 2 dan juga semester 3. Alright, semester 1 iaitu tahun pertama kita ada, semester 1 dan 2 adalah pada tahun pertama iaitu di Akademi Laut Malaysia. So detail kita cuma collect tuition fee 10,135 setiap semester dan bawah ni adalah detail mengenai makan dan minum. So kalau nanti bila kita online ataupun kita buat online lah kelas, jadi ini tak ada lah kan, sebab apa, online anda berada di rumah. Dan ni adalah kursus modular iaitu modular kursus pendek yang perlu diambil pada tahun pertama. Tahun kedua, anda berada di alam juga, masih maintain course fee yang sama. Alright, maintain sama. Cuma di sini you ada lagi modular fee yang perlu dibayar, hanya 804, iaitu kursus yang pendek, iaitu 1 ataupun 2 kursus yang diperlukan. Tahun ketiga, anda kena belayar. Belayar berapa tahun? Semua orang fikir belayar lama. Tak ada. Ini adalah umpama industrial training. So untuk perkapalan, anda perlu ada industrial training selama 12 bulan. Jadi jangan mak-mak ke apa pening kepala, nak belayar selama 12 bulan straight ke? Tak ada. Kita ambil 6 bulan, lepas tu anak anda cuti dalam 2 bulan, lepas tu naik kembali, completekan 6 bulan lagi. Jadi kita bukan zalim sampai 12 bulan jalan sekali, tak ada. 6 bulan, lepas tu you boleh cuti 2 bulan. Alright? So, kembali ke alam iaitu pada tahun keempat, iaitu semester 7 untuk menjalani kursus-kursus seterusnya lah. Right, di mana di semester 4 nanti anda akan adalah satu final semester di mana anda akan menjalani mock oral dan juga modular kursus yang perlulah. Ini marine engineering. Deck mahal sikit lah, 110. Marine engineering 107, 854. Okay. So kita ada kursus-kursus pendek, banyak ni. Right? So basic training kita ada untuk kedua-dua kursus. Tapi untuk marine engineering, kursus basic training dia tak banyak. Cuma untuk deck ni, basic training banyak. Sebab apa kita perlu ada modular kursus ni? Sebab kita lah doktor, kita lah firefighter, kita lah semua. Sebab apa? Bila atas kapal, kita buat semua. Jadi semua kursus ni kita perlu ada basic. Cuba bayangkan dekat tengah-tengah laut tu, kalau sakit perut, takkan nak panggil helikopter, semata-mata sakit perut. Jadi secara logiknya, dia atas kapal kita ada medicine lokal dan dalam tu kita ada ubat-ubat yang perlu untuk perjalanan daripada
A ke B untuk international voyage, perjalanan antarabangsa. Jadi kita ada macam orang kata farmasi lah kan. Okay, so apa flow yang perlu? Kita cakap pasal flow ni, jadi kita anda tengok. Pertama kali adalah anda kena apply lah. Kalau minat, apply. Sebab kita kena fikir apa yang kita nak. Kalau anda masuk tempat-tempat lain, apa yang akan anda jadi? Sebab tu saya pun tanya dengan anak-anak saya, apa yang anda mahu? Apa yang anak saya mahu di masa depan? Sebab kalau tadi saya apa pun ada calling satu syarikat perumahan, dia telefon saya tanya, dia tanya rumah semi di 700 lebih. Saya terfikir sekarang ni, bayangkan rumah semi di 700 lebih, apa akan berlaku pada kita punya generation ke depan? Adakah mereka mampu? Cuba bayangkan dengan diploma. Kalau anda rajin, bukalah Jabatan Perkhidmatan Awam, SPA, cuba tengok berapakah tangga gaji dengan diploma. Around 1,800. Lebih kurang macam tu. Cuba fikir dengan benda tu, bolehkah anak-anak kita ni hidup? Takkan nak harapkan gaji mak bapak. Alright, saya cuma bagi hint supaya anak-anak boleh berdikari, anak-anak boleh berfikir sendiri macam mana saya ataupun anak nak membantu parent nanti. Alright, next, selepas tu alam akan menerima dan kita akan filter lah. Kita tengok macam mana, siapa result baik, adakah memenuhi syarat-syaratnya, dan kita akan panggil. Kita akan panggil, bila panggil anda akan dapat surat lah, surat panggilan. Jadi jangan risau bila surat panggilan, oh saya confirm dapat. Tidak. Alright, surat panggilan ni adalah untuk anda datang, kita akan buat entrance test. Jadi anda jangan ingat dengan keputusan SPM yang anda nak ada sekarang ni, anda gah, oh 10A, saya masuk memang boleh dah masuk sekali. Tak ada. Right, kita akan cek balik di mana kita akan buat entrance test untuk anda. Kita akan cek you dengan soalan bahasa Inggeris, soalan fizik dan soalan matematik. Very basic, SPM punya. Right? Kita tak minta banyak pun. Passing mark 50% je. Separuh je. Tapi masih ada orang gagal. Itu menjadi question mark. Kenapa? Soalan adalah soalan SPM, bukan soalan STPM, soalan SPM. Right? Selepas anda lulus entrance test, anda akan menjalani, kita check lah body weight anda berapa semua, and then kita akan issue anda punya letter offer, penerima. Dalam hari yang sama, kita akan conduct interview. So, peluang anda ada di situ. Bila kita dah bagi offer letter, okay, anda lulus untuk entrance test, syaratnya, okay, kita buka peluang. Alright, sekarang ni banyak sponsor akan ada pada masa itu dan kita akan lakukan interview. Alright, untuk alam, untuk pengetahuan semua, alam adalah bawa MIC. So, bila MIC naknin, Eagle Star adalah satu anak syarikat MIC di mana Eagle Star merupakan ship management. Dia adalah menjalankan, dia menjaga ataupun supply manpower kepada syarikat-syarikat MIC. So dan juga kita ada juga syarikat-syarikat perkapalan yang lain. Jadi jangan risau mengenai interview. Interview kenalah benar-benar confident. Jangan bila bercakap masa interview tu anda tak confident, gelabah dan seterusnya. Jika lulus interview, anda akan diregister sebagai kadet. Right? So proses dia mudah, cuma dia akan berlaku dalam hari yang sama, dalam minggu yang sama. Ini untuk pelajar-pelajar antarabangsa. So antarabangsa saya go through sajalah.
Sebab antarabangsa perlukan banyak kerana terutama perlu ada approval visa dan juga daripada EMGS iaitu Education Ministry untuk approval. Alright, ini mesti anda nak tahu. Sebab apa? 110 tu is a lot of money. Duit yang banyak untuk spending kepada pelajaran anak-anak. Alright, kita buka. Memang banyak sponsor yang ada, iaitu yang saya sebut pertama adalah Eagle Star, iaitu main dalam sponsor pelajar-pelajar di alam. Eagle Star memanglah main sponsor. PTPTN, JPA. JPA kita ada buat di mana JPA akan memberi derma siswa. So derma siswa ni dan juga syarat untuk PTPN dan juga JPA adalah syaratnya alam mestilah mencari kapal untuk shipbird. Maknanya kita perlu issue pre-employment letter. Barulah PTPTN ataupun JPA setuju memberi dia punya derma siswa ataupun pinjaman PTPTN secara penuh dan juga syarikat-syarikat lain. Kebanyakan untuk sponsor ni adalah dalam 70%. 70% kita akan sponsor. Alright, so untuk siapa pelajar-pelajar yang baru habis SPM, inilah syllabus dan juga untuk diploma nautikal. Okay, untuk kita punya diploma, kalau kita bandingkan dengan mana-mana institut, subjek untuk satu semester terlalu banyak. Tapi mereka still can catch up. Cuba bayangkan 10 subjek, 12 subjek dalam satu semester. Right? Tapi inilah subjek-subjek core yang perlu ada, yang perlu diorang bawa. So dia ada macam biasa, kita ada matematik, applied science, cuma topik-topik yang baru adalah navigation. Kita bagi pengenalan instrumen dan juga pengetahuan mengenai apa itu shipping industry. So kita bagi basic dulu untuk semester 1, semester 2. Semester 3, subjek dia semakin advance. Jadi kita kebanyakan orang kita bagilah subjek itu sikit lah. Okay, semester 5, semester 6 adalah industrial training. Ini adalah marine engineering. Okay. Sebab tu saya tegaskan siapa yang ambil fizik, admat, ini merupakan satu kelebihan untuk mereka. Sebab subjek-subjek itu akan menolong mereka. Alright. Di sini adalah satu yang kata career progression yang semua orang nak tahu. Di sini saya cakap pasal yang cadet ni. Alright. Cadet ni biasalah umur 18, baru muda, fresh. So kita naik kapal, kita akan bagi dia allowance lah. So allowance biasanya dalam 400.5 lah allowance, pocket allowance. So diorang akan belayar selama 12 bulan. Selepas tu dia akan ambil exam dan dia akan menjadi termate. Cuba bayangkan dalam umur dia 3 tahun, 18 campur 3, 21, dalam umur 22 dia boleh start dengan 5,000 ke 9,000. Ini ringgit Malaysia. Saya bercakap pasal ringgit Malaysia. Saya tak cakap pasal US dollar lagi. Kalau anda nak lagi, anda boleh cari company di luar di mana diorang offer dengan US dollar. Saya cakap dalam local market kita lah, iaitu dalam 5,000 ke 9,000. Siapa boleh bayangkan diploma keluar 3 tahun, gaji starting basic is 5,000 to 9,000, 5,000 ke 9,000 tanpa cukai pendapatan. Tanpa cukai pendapatan, siapa tak mau? Cukai pendapatan tak kacau anda pun. Itulah bawa balik atas kapal, tak payah nak makan, nak bayar, tak ada. Makan, tidur kita bagi, free.
Naik second mat, gaji naik 9,000 ke 13,000. Naik cimet 13 ke 24,000. So biasanya cimet umur 25, 27 dah cimet lah. Alright. Master dalam umur 28 onward. Bayangkan ini adalah gaji ringgit Malaysia, 25,000 to 40,000 ringgit Malaysia. Kalau kita ikut scale gaji di luar, ada yang boleh dapat dalam 60,000 tiap-tiap bulan tanpa cukai pendapatan. So, master adalah toke besar. Maknanya dia adalah taking in charge of the ship. Dialah ketua untuk organisation kapal. Dibantu oleh chief-mate dan second mate dan juga third mate. Ini untuk bahagian deck. Kalau kita cakap pasal bahagian enjin, sama juga. Tak ada bezanya. Right? Dekat sini kita boleh bagi tahu lah apa responsibility sebagai forkmate, apa responsibility sebagai third engineer. Okay, third engineer biasanya jaga generator lah. Second engineer jaga main maintenance, dia akan in charge ataupun responsible pada main maintenance, dan chief engineer adalah bos besar untuk bahagian enjin. Dia tak ada suara Kapten, tapi Kapten boleh terangkan kot. Ini okey boleh. Alright, ini adalah satu contoh di mana kita membuat simulasi di simulator. Alright, pelajar-pelajar diberi pendedahan secara hands-on. Maksudnya dia akan naik kapal ke Kapten? Alright, kita pakai simulator dulu. Kita tak boleh bagi direct naik kapal. Baik. Yang Alright, ini adalah smoke house. Okay. So pelajar-pelajar diberi pendedahan untuk macam mana nak escape, nak retrieve person. Okay. Ini adalah lifeboat, alat satu suara tak ada. Tak ada, tak mengapa kalau Kapten terang, tak ada masalah. Sebab yang suara tu bukan apa-apa, itu adalah lagu je. Okey, tak apa. Sebab saya cuma nak tunjuk yang dalam video ni input dalam je. Ya. Sampai sekarang Kapten, orang masuk lagi Kapten. Kapten di sesi ni naik. InsyaAllah. InsyaAllah. Nampak ramai yang berminat ni. Suara tak ada, Kapten terangkan ni kalau ada tu, ada yang perlu diterangkan di sini. Ini.
Maksudnya Kapten, kalau mereka masuk sebagai kadet lah. Kadet. Ya, Mereka masuk sebagai kadet. ya betul. Kadet. Okey. So dalam 3 tahun setengah insya-Allah dia boleh habis lah. Ya betul, 3 tahun setengah, 3 tahun 4 bulan. Dan setakat ni kalau ikutkan yang dah lulus, yang dah lepas kan dan dah tamat, berapa peratus yang dapat pekerjaan? Kebanyakan untuk first time dia akan dalam 80% dia akan lulus lah. Yang lain-lain tu dia akan ambil second repeat untuk refer. Itu akan drag jadi 4 tahun kan. Yang paste paper tu. So yang keluar tu dah kebanyakannya semua dapat pekerjaan lah maksudnya Kapten ya? Kebanyakan yang tu akan terus belayar dan juga dia akan koleksi time untuk next progression yang lain lah. Mana dia akan jadi second mate, lepas tu jadi chief mate dan juga jadi captain. Okey. Okey, ini sky view untuk alam. Bangunan dalam, admin block. Nampak dia pakai uniform tu kemas. Ya. Uniform tu yang apa yang menjadikan dia grand daripada yang lain kan. Maksudnya setiap hari pergi kelas kena pakai uniform tu? Ya betul. Setiap hari kena pakai uniform. Tak boleh tak pakai uniform. Kalau kasut tak kilat macam mana Kapten? Kasut tak kilat, tak nampak muka ataupun rambut lah. Diorang kena carry betul-betul. Alright. Sampai boleh kita check remos kita kan. Okey. Sila Kapten, sila. Alright, so tadi video, so saya tunjukkan secara part of the facilities yang ada. Ini adalah Alam Cadet Hostel. Ini untuk pelajar lelaki ya. Pelajar lelaki. Maksudnya Kapten 100% semua akan dapat asrama? Asrama, ya, semua akan dapat asrama. Untuk pelajar, semua akan dapat asrama. Pelajar tahun pertama, kedua akan dapat asrama. Okay. So, kita biasa ada asrama di mana asrama ni memang total pack lah. Semua dalam 6 orang dalam setiap bilik lah. Okay, ini ada dining hall. Okay, ini tempat diorang belajar. Bilik belajar. Yang ni adalah dia punya, kita panggil LB block, learning block. So learning block ni adalah di mana kita akan kongsi dengan budak DNS iaitu Nautical Study dan juga DMB Engineering punya cadet. So semua akan belajar dalam satu bangunan. Di bawah ni kita ada main lecture theatre. Kita punya theatre tak adalah macam mana-mana universiti yang kita ada hall yang besar ajar budak-budak tu kalau ajar lecture boleh lebih daripada 100 lebih, tak ada. Kita cuma maintain dalam 100 untuk buat mana-mana tu. Ini adalah kita punya main lecture theatre lah, tak besar. Alright. So ini adalah facilities untuk survivor, maknanya untuk macam mana kita nak selamatkan diri. Ini adalah helikopter. Helikopter di mana kalau kita naik helikopter daripada nak pergi ke Pelantar, so helikopter kalau misalnya helikopter terhempas, apa pelajar-pelajar ataupun apa yang dia perlu buat untuk selamatkan diri. So dia akan keluar daripada helikopter ni dan juga keluar untuk selamatkan diri lah. Ini cara macam mana diorang nak naik ke kapal, di mana kan bila kita dekat laut, ombak kan, jadi diorang kena betul-betul stabil. Boathouse, fasiliti untuk siapa yang minat dengan sea sport, silakan. Banyak kita ada, laser, dragon boat, nak dengan tak nak ada. Alright, ini adalah satu lifeboat, enclosed lifeboat. So setiap kapal kita ada 2 enclosed lifeboat, kiri dan kanan.
Dan untuk kapal yang baru kita ada cuma satu, kita panggil free fall lifeboat. Right? So ini adalah untuk kalau misalnya in case of emergency kita perlu keluar daripada kapal, semua orang mesti naik kapal ni. Kapal kecil ni. Right, sport, activity. Jadi dekat alam ni macam-macam aktiviti kita buat. Rugby, bola sepak, dan siapa yang minat dengan drum, ni baru ditubuhkan lah 3 tahun lepas. So siapa yang ada pernah main drum, bagpipe, silakan. Kita akan continue benda ni. Sebab benda ni biasanya digunakan masa time convocation, this one. So convocation nanti kita ada satu group untuk bermain semasa convocation nanti. Right, ni masa convocation yang lepas. Alright, so saya bagi satu tapi sekejap lah. Video ni kalau tak ada suara pun susah ni. Kita nak buka ruang pada soalan ni juga Kapten ni. Boleh, silakan. 250 ni. Cik Kapten minta maaf. Banyak lagi slide Kapten. Tak ada, tak banyak. Memang menarik Kapten ni. Kalau kita tengokkan situ kan, dia punya, yalah yang mereka tengok tu gajinya tu sangat-sangat saya rasa kalau tengok terbeliak mata tu. Umur kita jangan orang kata tengok pada duit tu, sebab apa, kalau duit tu kebanyakan seafarer adalah golongan yang tak tahu manage duit. Itu yang kekurangan kita orang. Okey. Sebab tu kita belayar sampai tua. Sebab apa? Tak tahu nak manage duit. Ya. Jadi okey Kapten, saya buka pada soalan ya. Kalau terima kasih Kapten, sementara Kapten ya. Yalah, duit tu kena ada perancang kewangan nampak. InsyaAllah. Jadi saya jangan beli benda bukan-bukan. ada Shopee, Lazada. Ada. Kan dekat sana dapat Shopee, Lazada ke Kapten dekat Okey. Saya rasa kita dengan keterbatasan masa, Tak apa silakan. Kapten belum habis lagi, tak apa, kita buka pada soalan. Tuan-tuan dan puan boleh tanya soalan dekat chat box ataupun boleh angkat tangan, saya bagi laluan. Silakan tuan-tuan puan-puan. Ataupun adik-adik yang baru lepas SPM nak tanya, silakan. Boleh. Okey, tadi Ada Surinder Singh Kera, Yeah. how about the marine engineering course fee? Tadi dah tunjukkan 107,000 kan plus. Cuma kita nak klarifikasikan Kapten untuk mereka semua yang hadir hari ini. Maksudnya kalau daripada mungkin intake berapa Kapten? Kalau satu intake berapa orang? Intake kita ambil biasanya 150 deck, 150 enjin. So 300 lah, 300. Ya, total 300. Dan sefaham saya 70% daripada 300 tu akan fully sponsored. InsyaAllah. Fully sponsored. Fully Okay, sponsored. so kalau anak tuan-tuan dan puan-puan tergolong 70% tu tak perlu risau lah pasal fee, tak perlu risau pasal makanan. InsyaAllah. Dan Semua daripada atas sampai bawah. Oish. Kecuali suara dalam. Jadi menarik tu, saya rasa package tu sangat menarik dan tengok keluar 3 tahun setengah, tengok berapa dia punya dapatkan. So cuma ialah trade off dia kena pergi laut kan. So, jadi itu je lah, siapa yang rindu mak ayah, bau ketiak mak ayah tu. Tak. Cuma kan saya nak bagi tahu lah pasal ramai orang kata belayar ni tak sedap. Belayar ni sedap. Okey. Kalau kita dekat darat, Prof, 1 tahun cuti berapa hari? Alamak, soalan cepu cemas ni. Saya nak tanya tu je. 1 tahun berapa hari cuti? Saya dapat 35. Okey, cantik, 35 1 tahun tu. Alright. So saya bagi example lah untuk officer rendah, maknanya third mate. Dia kena belajar 6 bulan. Okey. Dan dia cuti, lepas belayar cuti 2 bulan. Tak ada orang kacau dia. 2 bulan cuti. 60 hari lebih kurang. 2 bulan cuti. Kalah saya. Mana dia kerja 6 bulan, 2 bulan cuti. Okey, untuk pegawai atasan pula 4 bulan kerja,
4 bulan cuti. Oi, 4 bulan cuti. 4 bulan cuti. Maksudnya tak dapat ada ongkos tak ada, tak payah layan. Tak payah layan. Tak payah layan 4 bulan tu. Tak payah layan. Uish, dahsyat. Okey Kapten, ada soalan ni Kapten. Silakan, mana? Banyak ni daripada Izzat Akil, saya mula daripada Fitri Akasha. Assalamualaikum. Izzat, saya hanya memuaskan, boleh ke saya daftar ke Alam? Silakan Kapten. Mana Izzat? Memuaskan Okey, Assalamualaikum Izzat, saya memuaskan. Okey, Izzat memuaskan boleh masuk. Jadi kita dapat 5 kredit. 5 kredit tu syarat dia. Syarat utama adalah 5 kredit. 5 kredit tu apa? Subjek apa yang kredit tu, Kapten? Subjek tu yang saya cakap bahasa Melayu, kalau you dapat matematik, lepas tu yang matematik tambahan, fizik dan juga bahasa Inggeris. Itulah yang kita nak. Baik, okey. Terima kasih Kapten. Soalan kedua tu Muhammad Is Ukail, Muhammad Nizam. Kalau seorang itu rabun boleh join ke? Rabun macam mana tu? Rabun pakai spek mata ataupun rabun memang tak ada? Macam saya ke? Pakai semata? Cermin mata dia boleh masuk enjin, tapi dia punya rabun tu tak boleh lebih daripada 200 lah. 200. Oh, saya tak boleh lah ni. Saya dah lebih 200. Nampaknya. Okey. Izzat Akil, Kapten. Assalamualaikum Tuan. Saya aliran sastra. Boleh apply untuk DNS? Boleh, tapi anda ada satu masalah lah. Sebab apa? Kan saya dah bagi tahu tadi saya dah share subjek kan. Dalam subjek tu kebanyakan subjek adalah admit dan juga fizik. Yelah. Jadi bila sastra ni dia tak ada fundamental benda-benda tu. Jadi fizik tiba-tiba datang pada dia, yang tu yang jadi kesukaran. Sebab tu kita nak tackle budak-budak teknik ni sebab apa? Kebanyakan ambil science stream kan. Subjek sains kan. Okey, maksudnya pelajar sekolah teknik ni sangat sesuai untuk apply. Ya, betul. Okey, daripada Diki Kapten, kalau tak ambil fizik boleh ke lepas ujian masuk yang written test kot? Saya rasa written test tu. Admit okey. Kalau ada admit. Admit. Okey, dia salah satu ke dia kena dua-dua Kapten? Dia exam tu dia adalah kita perlu fizik. Kalau fizik tu tak ada, admit pun dah cantik lah. Sebab fizik tu lebih kurang dia soalan je. So dia nak lulus 50 kan? Kapten 50 kan? 50%. Baik, okey. Rose, Puan Rose Khaliana. Okey. Assalam, saya nak tanya adakah fizikal diambil kira? Contoh kaki flat foot gagal termenduga. Thank you. Susah nak kawat. Macam mana? Susah nak kawat lah ya? Ini pun kalau masuk Navy pun apa-apa pun tak boleh flat foot ni. Ya, okey. So daripada Farhad Motivlog. Okey, salam. Saya nak tanya Alam ni ada kos untuk degree ke? Atau saya ambil diploma pun saya boleh jadi yang naik pangkat semua tu? Sila Kapten. Okey. Dengan diploma, anda boleh naik ke pangkat yang saya cakap tu, third mate, second mate, chief mate dan juga master. Tu dengan diploma. Tapi anda perlu ada kompetisi punya, maknanya you kena ambil upgrade lesen lah. Daripada lesen kelas 3, you kena ambil lesen kelas 2. Maknanya you kena masuk kelas lagi lah. So itu kena masuk dalam 6 bulan untuk masuk kelas and then exam. Semua tu termasuk 3 tahun setengah tu lah ya? Tak. Ini untuk yang daripada termate pergi ke cimate, dia kena naik 12 bulan si time. Okey, faham. Okey. Amar Idham, Assalamualaikum. Saya ambil aliran perakaunan tapi ada ambil sains. Boleh ke saya apply DNS? Itu yang saya cakap. Kalau tak ada subjek saja yang saya cakap tadi itu memang susah. Dia boleh masuk, boleh lepas. Cuma nanti bila semester 1, semester 2 dia tak boleh bawa. Okey. Bukan tak boleh apply maksudnya bukan. Boleh apply. Okey. Akil Amran ni, Assalamualaikum, saya ambil aliran sains teknikal. Saya dapat 5 kredit dalam subjek BM, matematik, sejarah, BI dan lukisan kejuruteraan. Tapi fizik saya E, lepas ke? E lulus kan? E lulus ke? Saya tanya ke sekolah E lulus ke? Puan Jalia, E lulus ke? Cikgu ada cikgu sini, Cikgu Zaidah ke? E lulus ke? Saya dah lama tinggalkan sekolah. Saya minta maaf.
Untuk kredit dia sehingga C. Dia kena C C. kan? Oh, C dia dulu C kan? Baik. Okay, C. So, okay. So, saya sedia dapat jawapan itu kot. Okay. Alright. Ashraf Idris, salam. Kalau di badan ada parut, boleh join. Captain, sila. Badan ada parut. Dia tak mengganggu perjalanan masuk ke kelas, buat aktiviti, tak ada masalah lah. Okey. Tak mengganggu, tak apa. Okey. Puan Sarina Umi, saya kata assalam. Kalau boleh ke pilih subjek elektif yang lain seperti kejuruteraan mekanikal untuk 5 subjek kredit tu. Sila Kapten. Subjek elektif lain, contohnya? Seperti kejuruteraan mekanikal kata untuk 5 subjek kredit tu. Bukan bahasa Melayu, matematik, sejarah, bahasa Inggeris. Syarat dia adalah syarat yang tadi tu lah. Mana-mana Mana-mana. Untuk yang ni adalah elektif lain, kejuruteraan kita tak ada lah. Okey. Dan Cikgu Rosmah ada soalan untuk Kapten, berapa peratus pengambilan kadet perempuan? Sila Kapten. Alright. Kebanyakan apa yang datang kadet perempuan, kalau 10 datang, kebanyakan kita ambil dalam 8. Memang yang 2 tu dia akan tarik diri kan. Kebanyakan kita ambil. Peratusan dia memang sikit lah. Kita biasanya bukan yang kita tak ambil. Memang tak ada orang yang nak masuk. Kan. Ada satu batch tu kita cuma ada 20 lebih, 25 orang saja. Dalam 150. Jadi kurang. Kita kekurangan pelajar perempuan yang ingin masuk ke Akademi Laut Malaysia. Maksudnya peluang pelajar Peluang perempuan ada. Peluang tinggi. ada. Lebih tinggi. Diorang lagi excellent. Pelajaran diorang lagi baik daripada pelajar lelaki. Tapi tak ada orang yang nak datang. Baik. Okey. Menarik peluang untuk pelajar perempuan yang berkeinginan lah masuk di alam, ambil cabaran kan. Saya tengok pun lasak tapi cabaran lah semua tu kan. Betul. Tak ada masalah. Jadi ada soalan lagi daripada para penonton di alam maya ni kan. Ada lagi kena ada daripada Izzat Akil, dalam semester 1 dan 2 tu memang belajar subjek fizik dan admat atau pelajar kena ada basic sahaja? Captain? Dia fizik tu dia ambil topik subjek. Misalnya heat and optik, dia jadikan dia topik-topik. So subjek tu akan menjadi kecil lah. Sebenarnya dia adalah fizik. Alright. So admat tu adalah kita belajar matematik saja, bukan admat. Tapi kalau siapa yang ada admat, itu adalah satu peluang dia lebih cerah lah. Sebab apa? Dia lebih boleh buat daripada tu kan. Yalah, advantage lah. Advantage. Betul. Okey. Ada soalan lagi ke nak tanya secara lisan ke? Boleh angkat tangan. Tak puas hati nak tanya dekat sini, kita angkat tangan boleh. Kita dengar suara tuan-tuan dan puan-puan atau adik-adik. Oh, ada lagi soalan sini, Kapten. Syami Jazri ni, kalau fizik saya B, admat saya E, boleh, Kapten? Admat E. Tapi matematik berapa? Okey. Matematik okey lah kan. Fizik B. Kalau matematik okey kan? Okey. Alright. Puan Rose ni tadi sekali lagi adakah mungkin flat foot langsung tiada peluang walaupun akademik bagus? Sila Captain. Flat foot sebab nanti benda ni akan kita akan dapat daripada keputusan result medical check up dia. So dalam medical check up tu akan kata adakah dia fit ataupun tak fit. Okey. Sebab kita tak boleh kata budak ni fit ke tak fit. Yalah, ada medical check up tu yang menentukan, bukan kita lah kan. Ya, betul. Cakap kita bias. So okey, daripada Imran, kalau BI Imran Hakimi, kalau BI saya D boleh ke? BID satu kesukaran untuk dia lah kan. Pasal sebab semua subjek tu is in English. So kalau dia masuk dengan D, cuba bayangkanlah kesukaran dia. Tapi kalau dia nak berusaha boleh, saya cuma bayangkan kesukaran dia.
Kalau dia berusaha, insyaAllah boleh lah. Ya. Kita cuma fikir kesukaran tersebut. Hmm. Okey. Fitri Akasha, admat saya G tapi matematik saya B. Boleh ke? MAT tu adalah pilihan kan. Ya. Tapi kalau MAT tu G gagal kan, maknanya boleh lah kan, ada juga yang masuk, maknanya yang cuma kita nak compare lah bila kita filter ni, kita nak 300, lepas tu kita akan filter budak ni MAT fail, so kita tolak lah kan. Sebab biasanya yang datang, kebanyakan yang datang kita dapat dalam 1,500 ke 2,000. 2,000 permohonan. Ya, betul. Tiap-tiap tahun 300. 300. Oh, memang kompetitif. Tengok gaji pun kompetitif, memang kompetitif lah. Jadi kita buat adalah kita filter lah. Mula kita filter the best from the best lah. Yang mana bahagian tu terus jalan. Okey. Kapten Fakrul Abdullah tanya, bilakah saya perlu buat medical check-up dalam waktu pandemik ni? Medical check-up biasa akan dibuat bila anda dapat surat daripada alam lah untuk buat datang untuk buat intern test dan selainnya. Jadi kena tunggu surat panggilan lah. Baik. Okey, Kapten ni saya rasa dia terpengaruh dalam tu gambar Kapten tu. Haris Syamil. Kalau masuk kena botak ke Kapten? Ini saya botak ni pasal PKP. Okey. Saya nak pergi kedai tak boleh. Jadi satu cara lah, mesin sendirilah. Betul macam saya. Saya minta isi saya mesin sebenarnya. Betul lah tu. Ini bukan passion saya. Tadi dah jawab soalan ni macam mana tu Kapten? Silakan. Kapten tadi botak ke tidak? Masuk nanti. Masa masuknya kita botakkan dia lah. Maknanya kita akan bagi nombor 1 lah. Nombor 1. Nombor 1. Mesin botak nombor 1 je. Betul. Jadi lepas semester 2 masih nombor 1. Lepas tu semester 3 dia dah senior sikit. Kita bagi dia naik sikit. Jadi adalah rambut sikit kan. So siapa yang jaga rambut ni tak boleh langsung ni kan. Siapa masuk Insta famous tak boleh lah ni. Tak boleh lah. Ya. So daripada Syami, Jeff Tak handsome. tak apa. Handsome lain, ada banyak subjektif tu. Daripada Syami, saya ada lesen lifesaver. Adakah saya diutamakan? Silakan Kapten. Lesen lifesaver ni adalah orang kata skill yang adalah, maknanya you dapat adalah satu advantage untuk bila you berada di luar. Itu. Tapi lifesaver tu kita tak ada utamakan lah. Sebab apa, semua masuk kena tahu berenang. Oh, semua kena tahu berenang. Maknanya nanti masuk kita akan paksa dia berenang. Okey, walaupun tak Sampai tahu lah- berenang. Tak tahu berenang, kita bagi dia tahu berenang. Siaplah. Kita akan ajar dia step by step macam mana nak berenang. Okey, ada orang ajar. Tak adalah kita tahu masuk berenang, tak ada. Kita akan ajar. Kita ada memang cikgu jasmani akan ajar dia macam mana step untuk berenang. Nanti tak adalah soalan kata kau belayar ni berenang pun takut. Yalah. Itulah soalan mungkin dia orang lupa nak tanya kot Kapten. Cikgu garang-garang tak kat situ? Cikgu garang-garang. Rasa tak garang. Oh, tak garang Lebih kurang macam Kapten Ya. Okey. Haris Samil kata tak handsome lah saya lepas ni, dia kata. Okey, tak apa. Daripada Puan Norma saya rasa Ahmad Yusof, Assalamualaikum. Power mata lebih 200 sikit, boleh tak? Nanti kita tengok daripada sebab nanti bila yang mata ni kita akan dapatkan report daripada untuk cek mata. Kita tengoklah macam mana report tu kan. Kalau okey kita bagilah. Okey, dia tengok adalah bukan kita yang buat keputusan kan, macam dari laporan kesihatan daripada doktor, betul? Ya betul. Semuanya daripada optometrik kan, so kita Sebab ya. kadang-kadang ada orang anak dia pakai spek mata, jadi dia nak masuk juga. Ada orang buat LASIK. Oh, lesik. Jadi dia buat, jadi benda tu ada ramai buat. Okey, sempatlah dia orang buat. Yalah, betul. Jadi okey, ada lagi soalan tu. Salam daripada Zaigon. Saya ada peluang tak anak saya, okey, puan ke dapat ke alam dengan tajaan tu soalan dia. BMA, BI, B+, matematik A-, A ke A-, okey. Fizik, kimia D, lukisan kejuruteraan
kejuruteraan mechanical B, sejarah A plus. Silakan Kapten. Okey, peluang dia depend pada bila kita dah ada list nama budak-budak. Jadi yang dipilih tu adalah daripada sponsor tu, dia orang akan pilih. Tengok yang mana yang ada peluang lah. Tapi yang macam ni kita kena tengok lah. Adakah dia capai 5 kredit tu. Mana 5 kredit adalah basic. Semua boleh masuk kan. Tapi biasanya kita akan ambil best from the best lah. Sebab sponsor tak akan pilih yang keputusan yang yang nanti dia akan fail sepanjang semester. Okey. Lagi satu saya nak bagi tahu lah sebab apa yang diorang kena maintain masa pengajian adalah untuk Eagle Star dia kena maintain setiap semester 3.25 CGPA. CGPA. Okey. Untuk yang JPA tu dia kena maintain 3.0. 3.0. Apa berlaku kalau dia di bawah? Kali Apa pertama. yang berlaku, saya lah kena menghadap kali pertama dia bagi warning lah kan. Okey. Dia berapa kali baru dia tak ada bagi warning dah? Warning tu biasa antara sponsor dengan pelajar. Dia tak ada involve dengan pihak alam. Dia akan bercakap dengan pelajar sendirilah direct. Okey. Baik. Jadi kita pun dah melangkaui masa kita 3:11 minit. 11. Menarik sesi Kapten ni, ramai bertanya ni. Saya pun agak terkejut kan. So memang ramai minat. Kita buka peluang kan kalau mungkin ramai tak tahu kan, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian tak tahu. Ini satu cabang untuk pekerjaan. InsyaAllah untuk ialah kita niatkan untuk menolong keluarga kita kan, bantu keluarga kita yang susah payah, mendidik kita, membangun kan. Semua disiapkan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah kan, sampai habis. Ini cara kita nak balas insya-Allah. Betul, insya-Allah. Betul kan. Kalau ada lagi soalan sebelum saya serahkan balik kepada Kapten untuk penggulungan, untuk kesimpulan, ada soalan? Okey, kalau tak ada saya serahkan balik kepada Kapten untuk kata-kata akhir. Silakan Kapten. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Silakan. ada satu soalan. Silakan. Peratusan untuk pelajar alam bila keluar nanti untuk dapat kerja berapa Peratusan. Okey. Untuk yang sponsor dia kebanyakan adalah terus kerja. Maknanya kalau sponsor dengan Eagle Star habis je 3 tahun 4 bulan dia dah graduate, dah ada sijil COC, diorang terus bekerja. Direct kerja. Untuk yang maknanya memang ada kerja. Cuma yang lain-lain yang safe paid, yang tu kerja tu diorang kena berusaha sendiri. Maknanya diorang kena alamat sediakan tapi kebanyakan diorang nak duit lebih kan. Jadi diorang kena carilah company-company yang bagus. Kebanyakan Singapore punya company memang banyak. Malaysia kekurangan seafarer, kekurangan. Kebanyakan kita import pekerja-pekerja daripada India dan Filipin. Cuba bayangkan, mana Malaysia? Oh. Okey. Mana Malaysia tu tak ada masalah ni. Adakah Kapten mereka keluar pula pergi tempat lain untuk mencari gaji yang lebih? Betul ke macam tu Kapten? Ya. Maksud dia bukan RM di USD kan? Yes. Peluang dia di USD. Okey Cik, siapa Amar tadi? Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okey. Cuma Kapten boleh kongsi sebelum Kapten gulung belakang tu apa? Kapal apa tu Kapten? Alright. Kapten tu. Di belakang ni adalah kapal LNG, iaitu kapal Sri Cemara. Okey, ini kapal barulah. Baru pun tak barulah sangat kan, tapi ini kapal yang digunakan untuk membawa kargo LNG daripada satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya kita bawa daripada Bintulu pergi Jepun. Trading pattern je tak pergi berjauh pun. Bintulu Jepun. Jepun Bintulu Jepun. Ini memang dia dah ada kontrak dengan MIC dengan Jepun, iaitu Bintulu Jepun.
Okey, soalan akhir saya kan, kalau contoh Bintulu Jepun Bintulu tu, kalau satu orang pelayar tu kan masuk daripada alam kan, dia duduk dalam kapal tu berapa lama? Mungkin taklah sepanjang hayat dia kan, kapal tu saja dia bertukar-tukar tu berapa lama dia boleh macam mana pertukaran itu? Okey, untuk yang saya cakap yang awal tadi, di mana untuk third mate, pegawai rendah, biasanya mana daripada kadet dia jadi third mate, pegawai rendah, biasanya dalam 6 bulan bekerja. 6 bulan bekerja, selepas tu 2 bulan cuti. Cuti tak ada orang kacau. Okey. Right? Jadi dia punya kontrak, dia akan pergilah kapal lain. Oh, lepas 2 bulan tu dia kapal lain pula. Kapal lain, dia boleh pergi kapal lain. Tapi bawa MIC lah. Baik. Okay. Tak adalah kapal tu je. Kalau kapal tu je, kita panggil back to back. Maknanya dia dah ada dah sistem di mana kita boleh tahu raya bila, siapa nak ganti raya. Itu back to back lah. Okey lah, dia boleh letak kasut dia, baju dekat dalam ni tempat aku jangan orang lain ambil Okey. So saya jemput Kapten untuk simpulkan. Silakan. Alright. Macam mana soalan lagi 1, 2 tu doktor? Cuba tengok. Ada lagi. Saya tak perasan, minta maaf. Puan, daripada Puan Norma, subjek chemical penting tak? Kimia. Sila. Kimia kita tak pakai untuk mana-mana subjek pembelajaran lah. Okey, fizik dengan matematik lah ya. Baik. Izzat Akil, last question tuan. Okey, memang last pun ni. Kalau student sastra apply, berapa percentage untuk dia diterima? Maksudnya ada tak pengalaman student sastra apply pada alam? Sila Kapten. Okey, ada student sastra yang apply, di mana kita bagi sign biasa masuk ke alam, tapi apa yang berlaku, ada yang boleh bawa, ada yang tak boleh bawa. Itu yang kita tak nak. Percentage yang boleh bawa tu sebab apa? Yang saya dah cakap lah, subjek yang core tu adalah daripada matematik dan juga fizik. Jadi takut nanti dia terkapai-kapai seorang-seorang. Okey. Tapi kalau dia ada motivation yang tinggi, boleh. Sebab apa? Siapa-siapa boleh sebenarnya. Cuma nak dengan tak nak je lah. Yalah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan lah Kapten. Ya, betul. Soalan saya akhir lah. Soalan dia akhir, soalan saya akhir. Soalan saya akhir, apa beza nautical study dengan marine engineering? Maksudnya dua-dua masuk kapal juga kan? Dua-dua masuk kapal. Okey. Untuk marine engineering, dia kerja dekat bahagian enjin kapal. Okay. So kalau enjin kapal, maknanya daripada deck tu ke bawah. Okay. So dia akan menyelenggara kapal. Dia tak ada, maknanya kalau kapal rosak kita kena panggil orang darat untuk repair. Tak, dia juga yang repair kapal. Dia kena repair. Okay. Jadi dia akan take charge, jaga kapal sebaik mungkin. Baik. Dan juga untuk deck tu, dia adalah pegawai ataupun pekerja-pekerja yang menyelenggara kapal di kapal seluruhan lah. Maknanya kalau untuk bahagian deck juga, dia juga bawa kapal, navigate kapal. Okey. Kalau tak ada orang yang bawa kapal kat atas tu. Yalah, bahaya tu. Kan auto kan. Kalau nautical study ni pula, mana tadi bahagian deck, Nautical study tu deck lah. Deck. Nautical study. Marine tadi yang bahagian nak DME, Marine Engineering. Marine Engineering, dia untuk nak baiki ke benda semua tu kalau ya. Ya, betul. Okey, baik. Jadi InsyaAllah, so ada lagi soalan ke ni? Allah, tuanku memang sangat famous Kapten ni. Okey, Aisyah Farhana, okey. Minimum grade apa untuk AdMed Fizik? C okey, C. Jawapan dia C, Aisyah ya. Jadi saya rasa saya berhenti di sini Kapten Kalau okey Kapten, boleh tak Kapten share kalau ada email atau boleh macam nak hubungi ke, nak email secara umum ke alam ke, macam mana kalau mereka ingin maklumat lanjut? Okey, saya letak dalam chat box. Chat box, so boleh Kapten. Boleh, silakan. So Kapten akan letakkan dalam chat box maklumat perhubungan sekiranya ada soalan-soalan lanjut untuk Kapten dan untuk alam ya. Okay, kita tunggu. Okey dah. Alright. So, okey, Kaptennya ya, myusrino.taib@alam.edu.my.
Okay. InsyaAllah kalau ada apa-apa kemusykilan, insyaAllah boleh email terus pada Kapten ya. Betul. Baik, okey, jadi saya rasa sampai di sini saja. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, dah lebih 20 minit tapi sesi ni sangat menarik. So kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian berminat untuk menyertai alam, insya-Allah kan inilah salah satu pilihan selepas SPM kan. So itu terpulang pada kita istikharah, kita tanya mereka yang berpengalaman, mungkin abang-abang, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dah kerja, kan minta pendapat. InsyaAllah guru-guru, Puan Jaliah pun ada sini, kan ramai orang di sini, boleh tanya balik kan. So saya ucapkan terima kasih pada Puan Pengetua kerana hadirlah untuk menyokong sesi kita pada hari ini. Ada ramai cikgu di sini saya nampak, tuan-tuan dan puan pun menyokong. InsyaAllah ada tu rakan saya Puan Pengetua dari Teknik KL juga ada bersama. Oh, ya, yang Tuan mana Basha. Ya, Tuan Basha. Oh, okey. Tuan Basha, Pengetua Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. First rank ni untuk sekolah teknik. Tahniah Tuan Basha. Oh, okey, tahniah tuan. Wah, pun mendengar Kapten punya sesi ni. Hebat Terima Kapten. kasih. Teknik Pengetua ada di Kuala Lumpur. Dulu saya pun dapat teknik Kuala Lumpur tapi saya tak pergi. Saya tukar ke teknik Ceras. Teknik Melaka. Masa tu tak dapat asrama. Lepas tu saya tukar lah Melaka dapat asrama. Alhamdulillah. Tapi tak apalah, itu cerita lama. Jadi saya rasa di sini saja, insya-Allah. Moga-moga kita akan bertemu lagi. Kita akan buat lagi webinar insya-Allah pada hari Rabu. Untuk nak promo sikit, hari Rabu depan kita ada dengan Mel Power, Teknologi Senar Berhad, webinar untuk peluang lepasan SPM 2020. Itu pun ada package-nya juga. Kita boleh dengar, kita boleh nanti tonton dalam saluran maya. Kita akan kongsikan pautannya nanti insya-Allah. Jadi saya rasa di situ saja. Saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.